Minyak masak keluaran tempatan dikenali Gol dilancarkan. Apa khabar bis kita? Saya Hikmah Juni. Kerajaan Sabah menggorak langkah setapak lagi dalam membangunkan ekonomi negeri ke arah perindustrian dengan pelancaran jenama baru minyak masak keluaran tempatan dikenali sebagai Gol. Laporannya bersama Tetia Jacob disendakan. Produk kelapa sawit berkualiti tinggi itu diproses melalui kilang yang dibina di Sibuga Sandakan. Ia adalah hasil kerjasama antara agensi kerajaan negeri, Kumpulan Sawit Kinabalu dengan syarikat Intipati Minyak Sendirian Berhad. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, dengan pelancaran tersebut ekonomi masyarakat setempat berjaya ditingkatkan melalui penyediaan peluang pekerjaan dan pendapatan tambahan daripada industri hiliran sawit. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, pembukaan kilang mengeluarkan gold adalah antara janji beliau kepada rakyat Sabah sebelum ini dalam usaha memastikan industri hiliran dapat dijana untuk membangunkan ekonomi negeri dan bukannya sekadar mengeluarkan minyak sawit mentah CPO. Rancangan ini sudah lama kita rancangkan. Sebelum kita mengambil tampuk pemerintahan di antara kandungan intipati yang kita lontarkan kepada masyarakat kita di seluruh negeri Sabah, bahawa negeri Sabah harus mempunyai kilang minyak masak. Tidak ada sebabnya kenapa kita tidak mampu untuk menyediakan kilang minyak masak. Sedang kelapa sawit yang terbesar di negara kita datangnya daripada negeri Sabah. Masakan di Petaling Jaya ada kilang, di Shah Alam ada kilang, di Singapura ada kilang. Yang Singapura langsung tidak ada minyak kelapa sawit pun di sini. Tidak mungkin kita tidak boleh sediakan. Penting bagi kita untuk menyediakan bukan hanya peluang perniagaan, peluang pekerjaan kepada anak-anak bangsa kita. Dan juga untuk memastikan supaya kelapa sawit sebagai golden fruits kepada negara kita perlu kita kekalkan. It must be sustainable. Ketua Menteri berkata demikian dalam ucapannya ketika melancarkan pembukaan kilang itu di Sandakan pagi tadi. Gold dikeluarkan melalui pakej botol bersaiz 1 liter berharga RM3.70 dan botol bersaiz 1.5 liter berharga RM4.90. Kemampuan pengeluaran sehari kilang berkenaan ketika ini adalah 40,000 kilogram dengan sasaran sekurang-kurangnya 1,000,000 kilogram sebulan bagi pasaran tempatan dan global membabitkan negara-negara jiran. Kilang terbaru itu merupakan yang kedua milik agensi kerajaan negeri dilancarkan Ketua Menteri selepas kilang minyak BES di Tawau yang kini turut menawarkan pekerjaan kepada rakyat Tawau dengan gaji antara RM2,000 hingga RM3,000 sebulan. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, seperti BES, minyak masak gold akan turut dipasarkan ke negara-negara jiran Malaysia kerana mereka tidak bergantung kepada Sabah untuk mendapatkan bekalan minyak masak. Di situ Tawau BES, di sini golden, di Sandakan. Kenapa kita minta? Supaya kita nakkan hari ini kita sedar dan tahu negara jiran kita. Sama ada Brunei, sama ada Indonesia, sama ada Filipina, sama ada negara-negara yang berhampiran, mereka tidak mempunyai bekalan minyak masak, produk sampingan daripada kelapa sawit. Mereka bergantung dengan kita. Dan kita tidak mahu negara jiran kita Filipina seluruh barang-barang yang datang daripada Sabah. We want to legalize. Kita nak legalize supaya transaksi perdagangan ini dapat dilakukan dengan baik. Maka dengan itu kita wujudkan pembekalan minyak masak yang legal dari Sandakan dan kita bagi jual kepada negara-negara jiran kita. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, selepas ini satu lagi kilang pengeluaran minyak masak tempatan akan dilancarkan di Keningau. Ia untuk memastikan masyarakat Kadazan Dusun di daerah itu turut menerima limpahan ekonomi melalui peluang pekerjaan yang disediakan kerajaan. Selain itu, beliau turut mengingatkan pengusaha-pengusaha kilang berkenaan agar meningkatkan pelaburan dalam penyelidikan pembangunan atau R&D untuk mempelbagaikan lagi produk daripada CPO, antaranya sabun, lilin dan ubat-ubatan. Bukannya terhad kepada minyak masak semata-mata. Untuk memastikan supaya kita dapat kekalkan ini sebagai sumber pendapatan negeri Sabah, kita perlu memastikan manfaatkannya. Bukan hanya mewujudkan kilang minyak masak CPO mills
di merata tempat, di Keningau, di Tawau, di Ladatu, di Kunak, di Sedakan. Tidak cukup bagi kita untuk hanya mengeluarkan kilang untuk keluar CPO. Kita kena perbagaikan supaya ada permintaan yang jauh lebih banyak dan lebih luas kepada produk sampingan kelapa sawit. Saya masih ingat kalau kita buat koko boleh buat coklat, boleh buat minuman, boleh buat gula-gula coklat, macam-macam yang kita boleh buat. Minuman kek coklat, berbagai. Aiskrim coklat, tapi kita tidak lahirkan downstream itu. Maka dengan itu, hari ini tidak ada lagi tanaman koko yang begitu luas. Begitu juga dalam konteks minyak masak yang ada, CPO. Tidak berarti CPO ini hanya boleh untuk kita gunakan, mau masak saja. Goreng ikan, minyak gula untuk digunakan sebagai sumber nasi goreng ataupun berbagai goreng pisang, ngomong goreng saja. Kita kena buat R&D, Research and Development, untuk membolehkan supaya keperbagaian kegunaannya. Minyak ini bukan hanya untuk dibuat minyak untuk masak saja. Minyak ini boleh digunakan untuk buat sabun, untuk buat lilin, untuk buat ubat, berbagai-bagai. Tapi kita kena perkuatkan research and development kita. Hari ini, satu lagi syarikat usaha sama milik Kerajaan Sabah, Intipati Sawit Kinabalu, melancarkan minyak masak Gold yang dijangka mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, seterusnya menjana pelbagai faedah ekonomi. Kumpulan Sawit Kinabalu dan Intipati Minyak Sdn Bhd merancang untuk mengembangkan lagi pasaran produk minyak masak Gold keluaran syarikat itu ke negara jiran. Pengarah urusan Kumpulan Sawit Kinabalu, Masri Puddin berkata, ia adalah hala tuju syarikat itu dan sebagai permulaan antara negara jiran yang dikenal pasti untuk pasarannya adalah Filipina. Katanya syarikat itu juga mahu mengembangkan perniagaan secara agresif dengan meningkatkan jumlah pengeluaran minyak masak sehingga ke puluhan ribu tan sebulan berbanding antara 3,000 hingga 4,000 tan sebulan ketika ini. Masri berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran minyak masak Gold yang disempurnakan Ketua Menteri. Masri berkata penubuhan syarikat itu adalah bersesuaian dengan saranan Ketua Menteri yang mahu agar syarikat berkaitan kerajaan turut menceburkan dalam bidang perniagaan hiliran dan perindustrian. Katanya penubuhan syarikat itu adalah langkah pertama Kumpulan Sawit Kinabalu sebelum mengenal pasti bidang hiliran lain yang boleh diceburi sekaligus memastikan perniagaan terus berjalan. Beliau juga mempelawar mana-mana pemain tempatan yang ingin menceburkan diri dalam bidang perniagaan minyak sawit untuk datang kepada syarikat itu bagi mendapatkan bekalan minyak untuk perniagaan. Kira-kira 2,000 peserta ladang bagahak Lahad Datu akan mendapat kembali tanah mereka yang dituntut daripada Sawit Kinabalu sejak 12 tahun lalu. Ketua Menteri berkata tanah seluas kira-kira 6,800 hektar itu telah dituntut sejak zaman pemerintahan kerajaan terdahulu namun tidak ditunaikan. Sehubungan itu demi memastikan rakyat mempunyai tanah, Kabinet Sabah memutuskan agar tanah itu dikembalikan. Pada masa sama, Sawit Kinabalu akan diberikan pampasan tanah lain berkeluasan 18,000 hektar untuk dibangunkan bagi memastikan agensi kerajaan itu dapat terus menjana pendapatan. We are giving all the penduduk kebun kecil hak yang dahulu umumnya dapat kita urus dengan baik dan kita bincang dengan syarikat-syarikat yang terbabit dan yang penting dia kita dapat memenuhi apa yang telah dituntut oleh kebun kecil di kawasan-kawasan ini. Jadi saya amat gembira dan saya ucapkan tahniah kepada Sawit Kinabalu. Saya ingat pekebun kecil yang terbabit di situ ialah sejumlah, ini semenjak tahun 1996 sebenarnya. Tapi penduduk di situ dah pun berada daripada tahun 70-an, 80-an. Ya, di mana kerjasama itulah minta penduduk kampung supaya mereka dibangunkan. Jadi Sawit Kinabalu membantu untuk membangunkan ladang itu, tapi oleh kerana tuntutan mereka nakkan tanah ini. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, bagi syarikat swasta yang terlibat di tanah tersebut, kerajaan akan menyelesaikan isu berkaitan. Beliau berharap agar isu itu tidak dipanjangkan ke mahkamah kerana akan melambatkan lagi proses penyerahan hak tanah. Paling penting katanya, masalah tuntutan tanah itu dapat diselesaikan bukannya menjadi kerajaan yang sekadar mengetahui masalah rakyat tetapi tiada jalan penyelesaian diambil. What is important when we know the problem, how can we resolve the problem? It is not only knowing the problem but without solving the problem. What is the problem?
Dia nak tuntut tanah ini mereka punya dan kita serahkan kepada mereka. And this is what we have done. Manakala ada badan syarikat itu, kita uruskan bab lain. Mereka telah belanja duit hampir 5 juta. That one we put inside, we have to settle that one. Ya, tapi ini kita nakkan supaya apa yang diperlukan oleh rakyat seperti tuntutan mereka selama ini dan kita dah penuhi hari ini untuk kita serahkan geran tanah kepada setiap pekebun kecil yang ada di kawasan Bagaha ini. Tambah beliau, bagi tanah pampasan yang diberikan kepada Sawit Kinabalu, agensi itu telah diarahkan untuk mempelbagaikan tanaman termasuk kelapa pandan kerana mempunyai permintaan yang tinggi di pasaran serta turut menghasilkan produk hiliran. Dalam ucapannya juga, Ketua Menteri turut mengumumkan berita gembira kepada 1,900 penduduk Keningau yang bakal mendapat geran tanah setelah sekian lama tinggal di kawasan tanah milik syarikat berkaitan kerajaan GLC. Bulan depan, saya ingat bulan ini saya ingat, saya akan ke Ningau dan saya akan bagi geran tanah hampir 1,900 orang akan mendapat geran tanah di Keningau. Ya, dah semua geran dia sudah pun sedia, tapi oleh kena COVID tidak selesai, maka kita tidak boleh adakan himpunan begitu ramai untuk memulihkan geran-geran tanah kepada rakyat yang telah kita janjikan. Masakan kita tidak boleh bagi geran tanah kepada orang kampung yang orang minta bukannya 1,000 ekar. Diorang minta cuma 10 ekar, 15 ekar, buat tanam, buat rumah. Kalau kita boleh bagi tanah berpuluh-puluh ribu ekar kepada yang besar-besar punya syarikat, masakan rakyat yang juga dahagakan tanah 10 ekar saja minta, takkan kerajaan negeri tidak boleh bagi kepada mereka. Jadi ini yang kita nakkan. Tapi jangan ceroboh pula tanah. Ya, ada peraturan dia. Ya. Bila ada peraturan, kita ikut peraturan. Kalau sudah di situ, jangan pula hari ini saya beritahu kerajaan akan bagi tanah kepada orang kampung. Dia terus masuk ke Telupit dengan Pitas dan juga kawasan-kawasan Paitan. Wah, ini saya punya tanah. Walhal baru semalam saja duduk di situ, dia beritahu saya sudah 30 tahun di sini. Jangan, ya kita ikut peraturan. Katanya merobohkan rumah yang terletak dalam kawasan GLC bukan penyelesaian kerana ia hanya menyusahkan rakyat. Saya tidak mahu GLC bertumbung dengan rakyat yang ada. Kerana rakyat merupakan akan menentukan kerajaan di masa depan. Bukan GLC yang menentukan kerajaan masa depan. Jangan susahkan rakyat. Ya? Bila sampai pilihan raya bubar dewan, kita merayu undi. Bila kita jadi kerajaan, kita halau mereka dari tanah ini. Lepas itu rayu undi pula bila bubar. Jangan lupa, undilah kami. Masa dia dah ada rumah dia di situ, kita roboh rumah dia. Jangan roboh rumah orang. Ya, cari jalan. Roboh rumah kalau dia setengah sehingga ada pemindahan dia. Ya, ini diantara tindak tanduk yang ada. Jadi kalau ada Sawit Kinabalu yang roboh rumah, itu bukan saya, itu dia punya pengurusannya. Saya sudah bagi arahan, pastikan jaga kebajikan rakyat. Jaga kepentingan rakyat. Jangan susahkan rakyat. Ya. Mau pindah orang di Kota Marudu. Saya beritahu di Kota Marudu yang ada. Ada di Kampung Gana di situ. Juga bertembung dengan Sapoda. Mau pindah rakyat 2,000 orang. Mau pindah Sapoda cuma 50 orang saja. Pengurusan. Masakan kita mau kasih susah 2,000 rakyat, cuma 50 orang pejabat saja kita boleh pindah. Kita jadi kerajaan. Kerajaan bukan menyusahkan rakyat. Membantu rakyat. Takkan kita tidak boleh masuk dalam pemikiran, pentadbiran kita. We must be mindful. We must have the heart to care for the people. Jangan hanya caring bila sampai pilihan raya. Dan bagi memastikan rakyat Sabah tidak perlu berhijrah ke perantauan untuk mencari rezeki, lebih banyak kilang akan dibina mengikut kesesuaian industri di daerah. Antaranya pembinaan kilang berasaskan pisang di Kota Marudu. Di Kota Marudu, di situ banyak pisang. Dan kita akan buka kilang di situ untuk buat banana milk yang ada. Saya dah jumpa pelabur dia daripada Semenanjung dan mereka akan membuka kilang di situ. Dan ini antara langkah untuk memastikan supaya anak-anak kita tidak banyak berhijrah, ya. Tidak ke Semenanjung, tidak ke Singapura, kerja di sini supaya mereka juga turut membangunkan negeri Sabah ini. Ketua Menteri berkata jika rakyat bersatu padu dan tidak terlalu berpolitik, agenda pembangunan Sabah dapat dicapai. The first thing is that unite the people first. Tidak ada artinya kita ada dasar, kita ada kekayaan, minyak emas ada, gas ada, minyak ada, kayu balak ada, tapi kalau rakyat tidak ada kepaduan dia, you can't develop a nation. Kita tidak boleh membangun umat dan negara.
Tapi kalau rakyat dia bersatu, berpadu, jangan fikir sangat duduk di kedai kopi dari pagi sampai petang, siapa mau jadi ketua menteri, siapa mau jadi perdana menteri, siapa. Jangan ingat itu. Kita mau cari macam mana mau cari makan. Isu sekarang ini orang mau cari hospital, ubat dia baik, sekolah dia baik. Tadi saya sampai, orang tanya macam mana Tabika perlu dibantu. Macam mana sekolah mau ditingkatkan. Bukan dia mau tanya itu siapa mau lompat sana, lompat sini. We must be very focused. Sabaran kena fokus dalam kehidupan. Kita kena bangun negeri kita. Ketua Menteri menegaskan langkah kerajaan Sabah memberi kebenaran kepada pekerja asing dari China masuk ke negeri ini tidak seharusnya menimbulkan isu memandangkan perkara itu telah dimaklumkan kepada Jabatan Imigresen sebelum dilaksanakan. Datuk Seri Muhammad Syafiq berkata, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mungkin tidak mengetahui perkara itu. Justru beliau telah meminta setiausaha kerajaan negeri untuk memaklumkannya bagi memastikan ada penyelarasan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Ketua Menteri berkata kebenaran itu diberikan kerana banyak projek pelaburan daripada syarikat China di Sabah terbantut dan untuk meneruskannya mereka memerlukan kepakaran teknikal tertentu dari China. Saya telah maklumkan, mereka telah, waktu itu ada daripada immigration dan saya telah maklumkan dengan pihak immigration dan saya minta SS untuk berhubung G2G, maklumkan kepada mereka tentang perkara ini. Mungkin saya tidak hubungi menteri dia, tapi Jabatan Imigrasi was ada di situ dan kita minta supaya diselaraskan. Ya. Apa yang penting kita tahu masalah, kita selesaikan masalah. Ya. Supaya bagaimana ada projek-projek di Sabah ni yang terbatut. Ya, kerana mereka belanja dan mereka melabur dan bangunan ini tunggu nak dibina. Dan mereka perlukan PAS yang ada pasal di antara mereka pekerja yang ada engineer very technical, ya, manpower yang kita perlukan dan mereka ni perlu kita adakan di peringkat yang Sabah. Kalau tidak nanti bangunan railway lane yang ada tidak akan berjalan dan oleh kerana kepakaran mereka itu kita perlukan. Semalam, Ismail Sabri memaklumkan kerajaan persekutuan masih menutup pintu sempadan negara daripada rakyat China berikutan penularan wabak COVID-19. Sehubungan dengan itu, kebenaran yang diberikan Sabah adalah tanpa perbincangan dengan pihaknya. Menurut Datuk Seri Muhammad Syafiq, walaupun kuasa memberi kebenaran kepada mana-mana individu untuk masuk ke Sabah adalah di tangan kerajaan negeri, namun beliau tetap akan meminta setiausaha kerajaan negeri memaklumkan sekali lagi perkara itu kepada persekutuan. Tegasnya tujuan utama kebenaran itu diberikan adalah untuk memastikan rakyat tempatan yang bekerja di sektor-sektor berkaitan tidak terus menganggur selain mampu menghidupkan kembali ekonomi negeri. Kerja yang tempatan ada, tapi untuk membawa the technical, ya, skill workforce yang ada datang daripada China dan di samping itu perjanjian dahulu pun bila mereka melabur, inilah jumlah pekerja yang mereka nak bawa 200, 300. Jadi itu yang saya minta supaya di peringkat Jamu Menteri kita boleh bagi kelulusan tapi perlu diselaraskan dengan kerajaan pusat. Tidak apa, nanti saya akan berhubung dengan beliau bagaimana yang penting kita selesaikan masalah, yang penting projek berjalan, bila projek berjalan ekonomi berjalan. Bila ekonomi berjalan, penduduk rakyat kita akan dapat kerja, dapat gaji, dapat makan. Orang rumah pun senang, anak-anak dia senang, ya. Jadi yang penting kita selesaikan. Tidak payah kita besarkan dan insya-Allah saya dah minta SS hubungi dengan pusat, ya, Immigration Department, walaupun itu bidang kuasa kerajaan negeri dari segi siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk, tapi itu perkara yang kita ketepikan. What is important, we work G2G. Saya dah maklumkan. Ya, jadi walaupun mungkin agak lambat mereka maklumkan dan saya bagi arahan maklumkan SS, maklumkan dengan pengarah immigration and they can put to the top there. They just notified yang penting the workers can be can come to KK to work here. Semakin ramai menyertai Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, semalam 513 individu daripada pelbagai parti termasuk Parti Solidariti Sabah Tanah Airku, STAR, bertindak keluar parti dan menyertai APCO. Kemasukan ke dalam APCO itu juga membabitkan individu yang tidak berparti dari sekitar Kiulu dan Taparuli. Antara yang bertindak keluar parti dan menyertai APCO termasuk pengerusi tetap STAR Kiulu, Justin Geduik bersama pimpinan akar umbi parti itu dari daerah Tuaran. Mereka membuat keputusan itu setelah memikirkan dengan mendalam dan rasional kerana telah kehilangan kepercayaan kepada pucuk pimpinan STAR yang tidak konsisten dalam perjuangan serta ala tuju parti.
Justin berkata setakat ini sudah lari daripada perjuangan kerana bersekongkol pula dengan UMNO dan Barisan Nasional yang menjadi musuh utama mereka sejak pilihan raya umum ke-13 lalu. Menurut Justin, keputusan menyertai APCO adalah kerana parti itu amat konsisten dalam agenda perjuangannya. Selepas APCO dijenamakan semula, mereka mendapati APCO semakin mendapat sokongan rakyat dari pelbagai lapisan masyarakat. Sejak 1 Julai lalu, Kerajaan Sabah membenarkan semula aktiviti riadah di kolam renang dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Tinjauan BTTV di kolam renang kendalian kerajaan dan swasta termasuk di Pusat Peranginan 5 Bintang mendapati penetapan dan pematuhan SOP bukan sahaja dipatuhi, malah diberi perhatian serius bagi memastikan keselamatan pengunjung. Okey, dari segi cek klorin, kalau dulu kita cek 4 kali sehari, sekarang kita cek setiap 2 jam dan mengambil masa dalam 7 kalilah sehari kita buat pemeriksaan klorin. Untuk yang dari segi penjarakan, macam yang sekarang, kalau dulu kami menyediakan cushion, tapi sekarang kami tidak sediakan cushion sebab senang untuk kita sanitize lah itu sun lounges sebelum dan selepas penggunaan sun lounges tersebut. Dari segi pengawalan penjarakan, untuk yang satu family dibolehkan, tapi sekiranya terlampau ramai kami akan bagi amaran kepada pengguna itu untuk menjarakkan masing-masing lah. Tinjauan pagi tadi mendapati ramai kanak-kanak mandi manda di kolam renang The Magellan Sutra Resort sambil dipantau oleh anggota penyelamat. Kolam renang ini dibuka dari 7 pagi hingga 8 malam dan tiada had masa ditetapkan kepada pelanggan yang ingin beriadah di kolam tersebut. Menurut Syarani, untuk penggunaan bilik mandi dalam bangunan pula, hanya 15 orang dibenarkan masuk pada satu-satu masa. Jaket keselamatan kanak-kanak juga akan disanitasi dan dijemur setiap kali selesai digunakan. Saya tengok keadaan masa saya pergi kemarin pun tengok macam okey. Pelancong macam ramai sudah sampai, ramai sudah datang. Tengok keadaan pun macam ada sambutan yang baik di dalam negeri. Saya tengok dari segi SOP dia pun baik. Semua mengikut dia punya peraturan-peraturan yang baiklah. Tiada macam tengok kita macam terlalu grounded, tapi saya rasa memang terbaiklah. Dan lagi tengok keadaan pun cuaca sekarang pun bagus kan. Tak hujan, cerah. Jadi memang baik untuk family ataupun keluarga yang ingin melancong. Memang boleh digalakkan sekarang, tapi kena masing-masing kena jaga diri lah. Jaga keluarga, jaga diri sendiri. Kemarin sempat merasa naik kapal boat cruise, kami sempat merasa dan menikmati pengalaman yang walaupun singkat tapi seronok. Iya, saya galakkanlah sebab kita tidak perlu takut dengan COVID-19 ni sebab kita punya negara sekarang ni agak selamat sebab apa dia kata kadar jangkitan tu semakin susutlah, jangan risaulah. Dan saya galakkanlah kita punya orang-orang yang tempatan ni kita sokonglah industri tempatan terutama industri pelancongan di Sabah. Sutra Harbour Resort turut menawarkan promosi bilik penginapan sempena ulang tahun ke-20 mereka dan tempahan dibuka sehingga 31 Julai ini. Promosi penginapan yang ditawarkan berharga RM290 untuk 2 orang dewasa dari Ahad sehingga Khamis dan RM320 untuk Jumaat dan Sabtu. Pelanggan yang menginap di resort berkenaan turut menerima diskaun 20% untuk makan di restoran Alfresco dan mempunyai akses percuma untuk menggunakan gimnasium, bowling dan snooker. Tinjauan di Pusat Akuatik Kompleks Sukan Kota Kinabalu mendapati suasana masih lengang hujung minggu. Padang menyertai parti liar. 8 wanita antara 20 individu yang dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Tawau semalam atas tuduhan penyalahgunaan dada ketika berpesta di sebuah kediaman mewah di Taman Nordin, Tawau Selasa lalu. Sebelum ini, media melaporkan polis menahan 23 individu Selasa lalu selepas didakwa menyertai parti liar kediaman berkenaan. Semua individu itu ditahan selepas didakwa berkumpul di dalam rumah mewah itu sehingga menyukarkan untuk melaksanakan penjarakan sosial dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Sehubungan itu, mereka ditahan mengikut Peraturan 11-1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit langkah-langkah di dalam kawasan tempat jangkitan 2020.
Semalam, 20 individu termasuk seorang ibu tunggal dan pasangan adik-beradik dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Tawau atau pertuduhan penyalahgunaan dada. Mengikut pertuduhan, semua individu berusia antara 21 hingga 31 tahun itu didakwa mengambil amfetamin, metapetamin dan ketamin. Mereka dikesan mengambil bahan terlarang itu ketika menjalani ujian saringan air kencing di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau pada 30 Jun dan 1 Julai lalu. Bagi kesalahan itu, mereka dituduh mengikut Seksyen 15-1-E Akta Dada Berbahaya 1952. Ia memperuntukkan hukuman denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada semua tertuduh sebaik pertuduhan dibacakan secara berasingan oleh jurubahasa di hadapan Magistrate Zul Elmi Yunus. Mahkamah membenarkan 17 tertuduh diikat jamin RM1,800 dengan 2 penjamin tempatan dan menetapkan 4 dan 8 Ogos depan untuk sebutan semula kes. Sementara 3 tertuduh warga Indonesia turut didenda RM1,000 selepas mengaku salah ingkar PKPP. Mahkamah turut memerintahkan ketiga-tiga mereka yang tidak diwakili peguam dihukum penjara 30 hari jika gagal membayar denda selain dirujuk ke Jabatan Imigresen. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang semalam ditemui mati di kampung Sungai Kalabakan Tawau pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, penolong kanan penguasa bomba, Zulbada Alil berkata, mayat mangsa Sukrin Jesman Yusof, 24, ditemui penduduk kampung 11.03 pagi tadi. Mayat mangsa ditemui kira-kira 2 kilometer dari lokasi kali terakhir dia dipercayai hilang. Berikutan penemuan mangsa, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan 12.15 tengah hari tadi. Semalam, mangsa dilaporkan hilang ketika mandi di kampung Sungai Kalabakan. Menurut saksi kejadian, mangsa dipercayai di Pahang Buaya. Saya Hikmah Juni, berjumpa lagi.